sekali, iaitu ha dan alif. Ha dan ha. Ingat yang di bawah, dia tak masuk kat dalam dada. Tak masuk kat dada, dah dekat-dekat tu. Kan? Di bawah halqum. Okey? Fi hal mau tal mau ni waw tu sebelumnya alif. So ni dia lin. Huruf lin. Waw dan ya sebelumnya baris atas. Namanya harfun lin. Tapi kalau nak berhenti dia jadi apa? Mad lin. Contoh nak berhenti. Fi hal maut. Itu mad lin. Kalau lin mauta illa kita sambung namanya harfun lin. Huruf lin. Waw dan ya. Boleh? Okey. Apa tadi? Illal. Okey, jumpa ada gigi musyaddadah. Tasydid atau kita sebut sabdu, bagi penekanan. Illal penekanan tatal ula ta nipis, dua-dua nipis. Tatal jangan tatal. Okey, tu tatal kalau orang engineer kan. Orang mekanik orang tatal tu yang lebihan besi tu namanya tatal. Kan? Siapa yang mechanical kan tahu kan? Tatal. Kalau kita buat gerak apa namanya? Ingat lari tu kan? Tu yang itu namanya tatal. Ini tatal. Ula dua la berhenti dengan sebab dia alif maksurah. Alif bengkok kan? Tu huruf alif tu mah ya, itu alif alif maksurah tu kan? Baca dengan dua. Mau ula. Okey. Dia alif menumpang di rumah ya. Okey, ya tak bunyikan. Jangan ula ya, tu salah. Okey. Ula, tu yang betul ya. Okey. Wa waqahu, jumpa lagi. Ni memang untuk apa? Latihan qaf. Wa nipis. Tadi ta ni wa. Okey. So bila huruf baris atas fathah kita buka mulut. Rahang terbuka. Itu untuk huruf fathah. Wa ta. Sikit. Wa waqahum. Mim mati fa'ain. Okey, Izzah Syafawi, touch and go. Mim rapat bibir, jumpa ain terus. Jangan dengung kat situ. Wa waqahum azaa. Okey, ain. Za bal jahim. Bal, okey, itu nampak Kak Zah punya tu. Di jalan dah tu. Azabal nipis. Hai nipis. Jan pada atas kan? Jahai ha. Ha pedas. Jahim. Okey. Sampai situ kan dulu. Okey, dua. Okey. Silakan. Okey, sila. Ni ramai boleh cuba ni. Dua je. Umi baca 3 tadi. Dapat pahala baca. Sampai 58. 57. Oh. Okey, satu lagi. Sorry. Okey. Terima kasih Kak Zah. Kak Zah. Okey. Fadlan. Okey, fadlan dal tu jangan dilantun. Kita baca fadl. Dah bertahun-tahun kita baca fadl. Okay, hari ni kita mula ataupun sebelum ni kita dah tahu. So, da itu dia punya rumahnya ialah tepi lidah. Guna tepi lidah. Aktifkan tepi lidah. Kita tak pernah bercakap, berbual guna tepi lidah kan? Ada? Tidak. Tapi bila mengaji ni, kita kena guna tepi lidah kita sepanjang. Kiri atau kanan. Hempit ke geraham. Dan jangan dilantun. Ni kena aktifkan lah tepi lidah kita. Wow. Kalau makan gunakan tepi lidah. Kalau ngaji pun kena guna. Wow. Jadi saya ingat sikit. Wow. Lam. Jangan fad. Fad. Dia tebal dan tahan. Wow. Lam. Tanwin pemim. Ma'al guna. Fad. Lam. Mir. Nam nanti per tu. Bila guna. Masuk tapi jangan dengung. Jangan dengung. Orang Ganu cakap dengung memang dengung lah kan. Sebab dia suka NG orang Ganu. Tapi dengung memang dengung lah. Sebutannya kan Kak Zah. Dengung. Dengung. Mir. Denging apa? Dengung. Kan? Dengung tu suara yang keluar daripada rongga hidung. Mir rabbik. Non mati berra pun sama bila guna. Tadi tanwin pemim. Tadi nak sebut. Ya. Non mati berra bila guna. Masuk tak dengung. Mir rabbik. Okey. Kap itu ada apa? Sedikit alham. Bik. Gitu. Bik ada kan angin sikit. Ustazah, ro tu kan? Ustazah, ro tu ro tebal kan? Betul Kak Syah. Okey, good. Ro baris atas dibaca tebal. Ro bukan
huruf tebal. Tetapi dibaca tebal bila dia berada dia berbaris di atas baris bawah yang ro dan ru. Dia tebal. Dibaca tebal. Walaupun dia bukan huruf tebal. Dia tanya Ustazah, kan dia bukan huruf tebal. Ya, tetapi dalam tajwid memang dibaca tebal bila baris di atas. Kak Syah tadi, terima kasih. Rabbik. Okay. Zalika huwal, zanipis. Zalika huwal, hu tebal. Ha yang simple, ha, hi, hu. Okay. Huwal, fau, waw. Sebelum atas. Huruf lin kan ingat tadi? Fau, mau, tau. Fauzul. Ada nama Fauzun. Ada orang nama Fauzun kan? Fauzun. Fauzul Aziz. Dekat ni Fauzul. Lam tahan. Zul. Okay, pertengahan halkom dan zo. Zo. Keluar lidah, dia tebal. Zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Fauzul azim. Azim. Okey. Baik. Terus? Okey. Cuba boleh? 2 ayat. 56, 57. Silakan. Silakan. Wan. Wan tengah driving mu boleh baca. Masya Allah. Silakan. Okey, Wan. Dekat Ganu tu, Kak Mati. Anak dia. Anak dia. Okey, Kak. Okay, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يظنون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ولم من ربك Fatlam. Ni Nain tak apa okey tak? Fatlam. فضلا من ربك Terus? ذلك هو الفوز Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Ni anak Wan dia di tahfiz rasanya kan. Tu cara tu apa? Di tahfiz imtiaz kalau tak silap saya. Okey. Tahniah kerana mencuba membaca. Okey, bersama-sama dalam taman syurga kita Okey, Wan wakil kan anak dia. Masya-Allah. Okey. Siapa lagi? Silakan. Okey. Ada yang baru masuk. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Okey, meriah taman syurga kita hari ni. Moga-moga Allah terus memberkati kita insya-Allah. Okey. Akmal tadi Akmal. Okey, Akmal nak cuba? A'udzu billahi la yaduku nabi al-maut. Okey. Ambil boleh. Illal tak panjang nafas. Terus boleh. Illal mau. Illa. Akmal tekan sikit. Illal mautatal ula. Illal mautatal ula. Apa bagus. Wawaqo. Wawaqahum adabul bal jahim azabal wawaqahum adabul jahim. Dia belum boleh sebut dengan betul, tapi tak apa, insya-Allah praktis terus hum. Okey, lagi lafaz lam mir rabbik. Terus miru bik rabbik. Okey. Zalikal wal fawzul
Azim. Azim. Bersebut. Allah tabarakallah. Tahniah. Okey, Akmal banyak sangat perubahan. Dah boleh banyak sebut huruf-huruf kan Kak Zah? Okey. Lagi lain lah. Pandu dah. Minta pandu. Okey, dah tak apa nak pandu dah. Dulu minta pandu satu-satu kalimah kan. Masya-Allah. Okey, teruskan. Bukan yang payah sebenarnya nak menyebutnya. Sangat-sangat susah nak sebut. Tapi dia berjaya. Alhamdulillah. Jadi kita yang rasanya lagi mudah insya-Allah kan. Teruskan usaha untuk baiki makhraj huruf, sebutan huruf tu supaya dia keluar di rumah atau di pintu yang betul. Rumah yang betul lah, makhrajul pada rumah yang betul. Saya tak sempat lagi buat kelas makhraj sebutan huruf, pemantapan huruf. Itu ada satu anjuran daripada satu NGO tu kan. Tapi saya tak sempat lagi buat. Mungkin dalam 2 minggu lagi akan datang saya akan buat cara sebut huruf satu persatu secara detailnya insya-Allah, daripada alif sampai ia, pemantapan makhraj huruf tu insya-Allah. Okey, kalau ada peluang nanti kita join. Okey, hari ni kita tahsin je secara ringkas. Okey, silakan. Kita ada masa lagi sikit. Okey. Silakan. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Boleh je. Okey. Ada juga yang tak dapat tu, yang mendengar, tetapi yang nak baca tu boleh on. Okey. Kita ada Q, ada Ramlizal, ada saya tengok nama dah tu Norin. Selalu Norin ni pertama mesti dia ada masalah sikit ni. Dia tak sempat ni. Mesti dia kata kalau sempat dia. Okey. Tak sempat Umi, tak sempat dalam kereta lagi. Okey, tak apa dengar, masya-Allah, tapi dapat juga. Dengar. Okey, silakan yang lain. Najiha. Kak Iyam pun ada ni kawan Kak Zah ni ada tak? Minta maaf lah, lama tak ada sebab tak sihat lah. Oh, masya-Allah, kita doakan Kak Iyam sihat. Okey, tapi dapat juga. Boleh baca ke Kak Iyam? Ke? Hari ni taklah, saya dengar dulu. Okey, lama yang mendengar tak apa. Okey, siapa yang boleh baca, boleh baca. Okey. Ataupun okey, satu soalan lagi saya nak, semua kita pindah. Saya nak habiskan ni sebenarnya. Okey. Okey, Ramlizal. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Okey, Zul tu dah dah tebal lah. Zim. Okey, silakan. Siapa lagi? Ataupun kita punya tu lah, yang share screen tu, Kak Zah kita. Nak baca Kak Zah? Kalau Kak Zah rajin baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, ada lagi? Apa tu? Kalau ada nak tanya, boleh tanya Kalau ada silakan. Boleh saya cuba Ustazah? Okey, silakan Arika Ali. Arika. Okey, ni kawan Arika daripada mana? Okey, silakan. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yazuquna fiha betul ke? Betul tak? La yazuquna Okey, betul. Ya ni please. Ya. La yazuquna fiha al-mauta. Apa ya? لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Okey, masya-Allah, bagus. Alhamdulillah. Cuma pada Zai tu, Zai dia tebal. Fauzul Azim. Sebab dah nampak depan Zul, dia macam Zul sama juga. Zai tu Zai berdesir. Berdesir. Fauzul Azim. Dia ada, kat sini ada 3. Za nipis.
Za nipis. Kemudian kita jumpa zai yang berdesir. Kemudian kita jumpa zo. Yang keluar lidah. Tapi dia tebal Okay, cuba. Zalika huwal fawzul azim. Ada 3 jenis zai dengan zo. Okay, cuba. Dzalika huwal fawzul azim. Zai itu bagi nipis lagi Okay, insyaAllah. Zu. Zu. Dzalika. Zu. Berdesir. Za. Zul. Boleh sebut zul. Dzalika huwal fawzul azim. Okay, Zul. Macam kita sebut Zulkifli, Zuraida, Zurida, Zu. Jangan Zul. Jangan mulut tu jangan di kembung Zul. Itu jadi Zul. apa? Zul. Zul. Okey, bagus. Masya-Allah, satu cubaan yang bagus. Okey, seorang lagi. Sebelum kita pindah 2 ayat terakhir. Kita ada Aziza, ada Aimi, ada saya tengok nama ada Zu. Suraidah Okey, silakan. Ada Q. Okey, sila. Mungkin ada yang bercuti tak boleh baca nak dengar je. Ada? Okey, kalau ada nak tanya boleh tanya. Okey, kita teruskan. Kalau tak ada, saya teruskan lagi 2 ayat terakhir. Okey, sebab kita nak masuk tahsin kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Okey, ayat 58. Fa innama nipis nan bersabdu dengung. Fa innama nipis manipis. Fa innama madu. Yassar sin bagi dia alhams dan juga rohawah mengalir. Sin pertama sempurnakan sebelum sebut sin yang kedua. Yassarna. Ra ni tebal. Sebab sebelum ra baris di atas. Tu syarat, ada syarat dia kan. Yassar. So sebab jangan sar. Jangan mulut tu lebar. Sar. Nampak mulut saya. Yassarna. Na 2 harokat. Bilisa. Bili 2. 1. Sa yang 2. Mak asli. Bilisa nika ni 1. Nika la'allahum. Tekan lam tu. Sebutan ain tekan aku. La'allahum yata 1 harokat. Yata zanipis. Kap bagi dia penekanan. Yatazakkarun. Ro tu alif li sukun dan dia tebal. Run. Okey, muncung. Run. Okey, ayat terakhir kita. Surah Ad-Dukhan dah akhir dah kita. Fa nipis, ro yang tebal, jangan for. Jangan tebal, dah nampak huruf jiran tu tebal, kita dah tebal, jangan. Okey, fa nipis, depan dia baru tebal, jiran dia tebal. Faru, nampak huruf mulut saya. Fa dulu. Faru, ro tu tebal. Faru, jangan for. Faru, ta nipis, ba qad tebal. Faru taqib. Okey, ba qala sughra taqib. Innahum non wajib guna mimma mutamasilain dengung juga. Innahum lagi satu ra sebelumnya baris depan. Jangan jangan senyum, jangan buka mulut, jangan lebar mulut. Yang mulut dia lain, bunyinya pun lain. Bentuk mulut pun lain. Okey, taqibun. Ayat kita baca ni banyak qaf. Taqibun. Saya ulang. Faru taqib. Ta tu kadang-kadang dia dah jadi tebal sebab qaf tu tebal kan. Jadi jagalah. Taqib, jangan taqib. Okey? Kadang-kadang kita terpengaruh kan dengan jiran kan. Jangan. Okey? Yang baik ada isu-isu yang boleh terpengaruh dengan jiran yang baik. Ini bab yang ni, bab ngaji ni kaedah yang tadi depan jangan pengaruh dengan yang nipis. Faru taqib innahum murtaqibun. Okey, sila.
2 ayat. Ini je. Silakan. Okey. Okey. Maksudnya kita nak masuk tahsin. Tadabbur. Okey. Tadabbur kejap. Kejap lagi tadabbur. Kejap. Kita bagi peluang. Yang nak cuba ni, dia masih mungkin ada yang baru. Okey. Okey, silakan. Okey. Zuraidah ada Zu? Okey, ada Z, ada Najihah. Mungkin ada yang tengah driving kan. Dengar je, masya-Allah. Okey. Okey, Maziah ke tu? Maziah saya sebut je minta maaf lah. Sebut je cikgu ni kalau orang tak tu kan dia sebut nama je. Maziah ni kawan Kak Zah ni. Okey, kawan Kak Zah. Okey, silakan. Siapa nak cuba lagi? Oh, Cikgu Maziah. Masya-Allah, Cikgu Maziah. Okey. Silakan. Zawiyah ke nak baca lagi Zawiyah? Okey. Silakan. Dengar dulu. Cepat. Dengar dulu. Okey, tak apa. It's okay. Faizah pun sama Pak Izzah. Okey. Okey, kita buat baca lah nak boleh. Kak Ayam. Okey, silakan. Tadi sibuk dengan cucu. Oh, masya-Allah. Okey, atuk misali ni. Wan misali. Okey, sila Wan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون الله أكبر لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون Sadaqallahul azim. Datang balik dah cucu. Itulah pesan. Cucu dah datang balik Okey, so pada roh tu faru. Fartaqib innahum murtakibun. Okey, so tebal pada roh sebelumnya baris atas. Okey. Tu nama suara cucu tu. Okey, silakan soalan lagi siapa nak cuba? Okey. Ni pesan. Okey, Wan Rosna dah boleh. Dengar tu. Innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Sadaqallahul azim. Okey, dengar signal. Dalam kereta kan. Okey. So kita bila baca Quran ni sebenarnya banyak signal. Saya sebut pakai signal kan. Saya dengar bunyi signal Wan Rosna tadi. Dalam Quran kita kena peka lah. Banyak signal yang kita kena peka. Maknanya depan tu signal. Signal apa kita nak buat lepas ni. Nak berhenti ke? Nak sambung ke? Kalau kita bawa kereta kan. Ada signal kan. Merah, kuning, hijau. Biru tak ada kan? Biru tak ada. Okey, tapi dalam Quran ni ada banyak ke signal kan? Kalau Quran yang berwarna-warna, ada warna merah, hijau, biru ada. Kuning ada. Dia ada hukum-hukum dia. Kan? Ada mat asli, mat azim kalimi, ada macam-macam signal lah yang disediakan dalam membaca Quran. Okay, jadi kita sentiasa peka. Sebab itu bila baca Quran ni kita mengaktifkan semua fungsi. Mata, telinga, mulut, akal, dan utamanya hati kita jugalah. InsyaAllah aktif kan? Okey, masya-Allah. Jadi kena peka dengan signal-signal. Signal huruf depan, huruf nipis. Okey. Lagi seorang penutup. Okey, silakan. Najihah nak cuba ke? Najihah, masya-Allah. Okey. Silakan. Okey. Siapa nak baca? Okey. Jihah ada tu. Jihah. Sibuk dia kata, tapi dia cuba on juga. Mungkin dia tengah memandu ke. Semua-semua ni tengah sibuk, tapi alhamdulillah Allah menyempatkan untuk join juga. Walaupun dengar insya-Allah. Dia kata dia akan on juga. Okey, silakan. Siapa nak buat penutup ni? Kita nak pergi tahsin ni. Syah lah. Okey. Kak Syah lah penutup. Penganjur. Kak Syah, nanti saya baca last. Kak Syah. Ya. 2 ayat terakhir Kak Syah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar tak? Dengar sangat. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
يتفكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Sadaqallahul azim. Okey, kepada yang mendengar pun alhamdulillah, moga-moga kita harapkan dapat dapat manfaatnya lah. Walaupun dengar dapat perbaiki insya-Allah siapa yang nak bertalaki kalau saya free just video call dengan saya. Okey, insya-Allah. Sebab saya maklumkan kepada semua saya agak sibuk seminggu 2 ni, saya kena cutikan dululah kelas-kelas yang tertentu tu yang bertalaki dan sebagainya. Minta maaf sangat walaupun hati saya memang di situ tiap hari. Hati saya nak bertalaki, nak bersama-sama, tapi tak dapat sebab saya dalam persiapan nak balik Malaysia insya-Allah. Diizinkan Allah hujung awal bulan Julai ni, jadi banyak perkara lah. Saya pun banyak tetamu pada masa ni, ada kat rumahnya, ada yang akan sampai pun ada menginap di rumah saya. Moga Allah menyempatkan apa-apa yang saya boleh on tu saya on lah insya-Allah Okey, so minta maaf saya jangan kita terhentilah lama kan, jangan terbantuk tak insya-Allah. Hati kita tu sentiasa ada insya-Allah, bersama. Hati kita ada je syuur kita bersama insya-Allah. Okey, so kita akan sambung balik nanti. Semangat tu sentiasa berkobar-kobar. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Senyap tu tak semestinya kita diam tak mengaji kan, insya-Allah teruskan mengaji kita. Okey, boleh kan kita pergi pada insya-Allah kita pergi kepada tadabbur ayat 51 sampai ayat sampai habislah maknanya kita dah habislah surah At-Taghabun. Adukhan. Okey. Insya-Allah sila. Harap dapat sama-sama tunggu sekejap dalam 15 minit insya-Allah Okey, beralih kita ke sesi tadabbur ringkas ayat-ayat yang telah kita baca dan tahsin dalam surah Ad-Dukhan tadi. Moga dengan tadabbur ini kita akan lebih memahami, kita lebih menghayati maksud yang tersirat dan yang memang syaratlah dengan pengajaran-pengajaran agar lebih berbekas dan lebih terkesan di hati. Sebenarnya sangat panjang kalau nak uraikan, nak tafsir, tapi kita ambil yang ringkas tetapi padat insya-Allah Okey. So dalam sesi yang lepas, ingat lagi siapa yang ikut yang lepas kan? Ada yang daripada pertama tak pernah miss alhamdulillah. Tapi yang lepas tu ayat 40 hingga 49 Allah cerita tentang orang kafir yang diberi makan buah zakum, balasan yang mengerikan dalam neraka. Yang pertama diberi makan buah zakum. Saya cerita panjang lebar tentang zakum berdasarkan ayat-ayat Quran tentang zakum. Yang kedua dituangkan air yang tersangat panas melalui tengkorak yang dibuka, yang diketuk dengan besi, terbuka baru dibuka dan dituang dengan air panas mendidih. Diberi juga minum air yang panas mendidih dengan tahap kepanasan yang sangat tinggi yang tak terhingga. Itu balasan untuk orang kafir. Jadi disusuli kemudian ayat yang kita baca ini, ayat terakhir ini tentang orang bertakwa. Tentang orang bertakwa dan balasan dan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita lihat secara keseluruhannya cara pendekatan ataupun approach ataupun seni Al-Quran dalam menyampaikannya kepada manusia. Ulama kata dikata maknanya secara berulang-ulang dan berselang-seli. Tadi kan cerita tentang orang kafir, syurga, neraka. Okey, kemudian diselang-seli dengan cerita kemudian ada orang beriman dan balasan syurga. Tadi orang kafir balasan neraka, orang beriman balasan syurga dan ganjarannya, berulang-ulang dan berselang-seli supaya lebih terkesan dan juga lebih berbekas. Ini kaedah kalau kita nak cakap dengan anak kan, selang-seli dengan yang ancaman dengan peringatan, yang keras dengan yang lembut, jangan keras dan berulang-ulang. Ini nada Al-Quran. Apabila dengan nada keras dan mengerikan kan, Allah cerita pasal orang kafir dan neraka, kemudian Allah susuli dengan cerita yang nadanya lembut. Orang beriman, balasan syurga, ganjaran hebat yang Allah janjikan, supaya menenangkan, menggembirakan, memberi satu motivasi yang hebat untuk difahami dan mengelakkan orang itu, seseorang itu mengelakkan dirinya daripada api neraka dan motivasi untuk dia buat amal ke syurga ataupun nak kerja ke syurga. Sebab itu kena ada feel. Bila kita baca ni kena ada feel dengan kita tadabbur. Jadi kalau dengan anak contoh kan, jangan kita bagi dia perasaan yang takut saja ataupun marah, takut, perasaan sedih je. Kita kena susuli dengan perkataan nada menghiburkan, nada motivasi. Selepas itu kita pujuk ataupun pujuk dulu di antara dua lah.
keras dulu ataupun lepas tu lembut, ataupun lembut dulu selepas itu keras, ataupun disusuli dengan lembut. Itu kaedah pendekatan Allah SWT dengan sama juga dengan kita punya apa yang siapa-siapa yang kita dakwahkan ke contohkan gitu. Baik. Kita lihat dulu terjemahan ayat tadi, ayat 51 hingga terakhir dalam surah Ad-Dukhan, apa yang Allah sebutkan, iaitu tentang, saya bacakan dulu sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam tempat yang selamat, iaitu dalam taman-taman dan mata-mata air. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal dan duduk berhadapan. Kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. Mereka tidak merasai mati di dalamnya. Selain kematian pertama di dunia, Allah melindungi mereka daripada azab neraka. Itu merupakan kurniaan daripada Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pengajaran. Maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu juga sedang menunggu. Okay, ayat 51 ini Allah sebut sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam tempat yang selamat. Siapakah orang bertakwa? Apakah ciri orang yang bertakwa? Allah sebutkan dalam banyak-banyak ayat Quran. Antaranya ayat yang pertama kita baca surah Al-Baqarah pembukaan, surah 2 ayat 2 hingga keempat. Dan banyak ayat yang lain sebut. Antaranya ialah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu iaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Disebut apa ciri itu? Yang pertama mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat, yang ketiga yang menafkahkan sebahagian daripada rezekinya. Yang keempat yang beriman kepada Al-Quran, yang kelima yakin kepada hari akhirat. Itu antara cirinya. Jadi apa yang nak kata kat sini ialah dengan ciri takwa yang disebutkan oleh Allah, kita kena tengok dalam diri kita checklist itu. Checklist takwa itu ada tak dalam diri kita? Yang pertama ada tak? Yang kedua ada tak? Ketiga ada tak? Dan seterusnya checklist itu kita kena tanya diri kita. Kalau tak ada, kena usahakan untuk dapat ciri takwa. Sebab dengan takwa itulah Allah sebutkan untuk melayakkan dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi kita kena check lah tadi ciri takwa itu ada tak dalam diri kita. Okey, ayat 51, sesungguhnya orang bertakwa berada di tempat yang selamat. Okey, apa maksud selamat dekat sini? Aminin, iaitu yang pertama bermaksud dia terpelihara daripada dilindungi daripada apa juga kemudaratan atau ancaman, sama ada fizikal ataupun emosinya. Ini aman lah, selamat. Jadi maqamin amin ini dua perkataan yang menggambarkan nikmat. Okey, ayat 50 je maqamin amin 51 Okey, maqam selamat. Dia gambarkan ulama tafsir kata gambarkan nikmat. Satu, nikmat maqam. Nikmat maqam ni maksudnya yang kekal dalam syurga dan tidak mahu berpindah ke tempat lain. Itu nikmat pertama. Dekat dunia ni kita suka kan pindah-pindah kan? Tak suka duduk satu tempat. Kalau dulu dalam satu tempoh lama tu kita tak boleh nak duduk lama lah. Nak pindah ke tempat yang lain kan? Pindah. Sebab sifat manusia ni dia mudah mudah jemu. Okey, jadi kadang-kadang masa kuarantin kan, kita duduk dalam rumah tu berbulan-bulan, rasa macam ada orang lah rasa boring, tapi ada orang dapat manfaatkan dengan yang terbaik kan. Kan sebab kita suka pergi tempat lain. Kadang-kadang orang tu mungkin okey dah cantik, dah selesa, tapi kenapa dia nak pergi tempat lain juga? Nak pergi UK, nak pergi New Zealand, nak pergi melancong. Sebab sifat manusia ni suka satu kelainan yang baru. Okey. Jadi kenapa Allah gambarkan manusia ahli syurga ni tak nak pindah? Allah gambarkan perasaan ahli syurga ni tak nak pindah. Apa ayat yang menyebutkan ahli syurga ni tak nak pindah? Siapa tahu? Siapa tak sempat lah. Tak sempat. Oh sorry, saya baru teringat. Saya punya kuis nanti. Saya baru teringat. Masya Allah, sangat terlupa. Okey, nanti saya akan kuis terharu. Masya Allah, kau lupa sangat-sangat. Okay. Siapa pemenang tu? Saya sebut, Masya Allah, saya sangat terlupa sungguh. Baru saya teringat. Okey, ayat apa sebut tadi? Ni kuis juga. Tapi saya jawab sendirilah. Surah Al-Kahfi ayat 107. Kita selalu baca sebenarnya. Tapi tak perasan kan malam Jumaat. Surah Al-Kahfi ayat 107 menjawab persoalan kenapa manusia ataupun ahli syurga nak ahli syurga itu tetap tak nak berpindah sentiasa, sebab sifat manusia ni dia suka pindah, tapi ahli syurga tu tak nak berpindah sebab
Sebabnya ialah sebab dijadikan syurga itu sentiasa berubah-ubah. Okey, ada ayatnya nanti rujuk surah Al-Kahfi ayat 107. Baca Al-Kahfi nanti. Suasana syurga itu sentiasa berubah-ubah. Hari ni lain, esok lain. Kemudian ada tingkat 1 sampai yang tingkat 100. Lain-lain suasana dia. Ada tingkat. Syurga pun ada 4. Syurga ada 4 tau, bukan 7. Kalau ikut Al-Quran, dia 4 je. Okay? Syurga Firdaus, syurga Adanin, Jannatul Ma'wah, Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wah, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. 4. Jadi Allah sebut amin tadi ialah satu dia sebab keadaan syurga itu dia tak akan jemu. Okey, sentiasa berubah. Okey. Saya ni sebenarnya dah 5 kali yang ke-14 pindah. Kan sebab tugas lah kan. Macam itulah berpindah. Sehinggalah kita pindah kepada perpindahan yang abadi kan. Selagi itu kita akan pindah-pindah kan itu. Ke Malaysia ni kali yang ke-15 saya pindah. Ke Iran ni kali yang ke-14. Itulah dia kan. So, jadi yang kedua Allah sebut amin, nikmat kedua amin, maqamin amin ialah nikmat tenang, nikmat aman kan. Okey, saya sebut apa punca manusia bahagia? Apa punca manusia ni rasa tenang? Punca bahagia ialah bila ada rasa aman, ada rasa tenang, ada rasa damai. Ulama tafsir kata bagi orang beriman dia akan dapat ajannatul ajilah, syurga yang didahulukan, iaitu ketenangan itu dia dah rasa dekat dunia. Itu orang beriman jadi amin tu amin bukan amin, dia amin bukan amin. Amin tu mengaminkan. Dia ejaan dia amin itu keselamatan, nikmat, ketenangan. Rasa bahagia, rasa tenang, rasa aman ini dikurniakan kepada orang beriman di dunia lagi. Sebab tenang bahagia dengan iman, dengan amal, dengan syurga yang dijanjikan, dia rasa tenang. Kehidupannya tenang. Sebab itu ada hadis kan yang saya pernah sebutkan, Nabi sangat takjub dengan siapa? Orang-orang yang beriman, yang tenang. Sesungguhnya ajaib bagi orang mukmin kerana segala keadaan baginya baik. Bila diberi kesusahan, diberi musibah, dia bersabar. Bila diberi kebaikan, dia bersyukur. Sesungguhnya kerana itu semua baik baginya. Jadi orang mukmin ni peribadinya tenang, hatinya tenang, kehidupannya tenang. Tak ada yang menyusahkan. Walaupun hakikatnya hidup di dunia ini banyak perkara yang tidak menenang kita, yang menyesakkan jiwa kita, menyesakkan dada kita, yang membuatkan kita tidak tenang, tidak tenteram, tidak bahagia. Tetapi yang membahagiakannya ialah kerana kita kembali kepada Allah. Dan amin fi maqamin amin. Amin, ketenangan, maqam dan amin. Okey, dalam ayat yang ke-51. Okey, ayat 52 sikit lagi. 52, dan taman-taman dan mata air sungai-sungai. Ayat 52 Allah sebut ganjaran taman dan mata air. Allah sediakan prasana yang indah. Allah yang menjadi kecintaan manusia kat dunia ini kan. Siapa yang tak suka taman? Siapa yang tak suka air? Siapa yang tak suka laut, sungai, tasik? Buktinya apa? Cuti panjang ni. Ni yang cuti. Ramai yang bercuti dah pergi dah. Dah tak ada dalam TTQ dah. Pergi mana bercuti? Tak apalah kan. Balik kampung ke. Mungkin bawa family berehat. Okay, buktinya ujung minggu atau lepas PKP hari tu kan. Berpusu-pusu orang berbondong-bondong pergi sungai, pergi air terjun, pergi laut. Berehat-rehat kat taman. Tak nak dapat apa? Sesuatu yang menjadi keseronokan. Bunyi air yang menenangkan. Ada yang buat kolam dekat dalam rumah, dalam tepi rumah. Semata-mata nak dapat ketenangan dengan air sungai. Jadi maka kalau boleh kan kita nak buat rumah kan sebelah sungai kan. Apalagi kalau sungai itu bawah rumah kita, betul? Ada orang yang buat. Ataupun resort-resort kan dibawa. Dibuat laut bawah. Resort itu bawah dia sungai. Resort itu bawahnya laut. Okay. Jadi Allah nak gambarkan sungai yang mengalir di syurga. Sungai yang mengalir di bawahnya. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indahnya Allah gambarkan. Free je, tak payah bayar kan. Dan kekal selamanya sifat dia. Okay? Yang itulah Allah nak katakan. Satu yang menjadi kecintaan manusia kat dunia ada disediakan di akhirat. Ayat 53 pun sama. Allah sediakan apa? Ayat 53? Allah sediakan pakaian yang indah iaitu sutera. Bagi lelaki sutera kan tak boleh pakai kan kat dunia ni. Tapi kat syurga semua boleh. Okey. Jadi nikmat apa lagi? Yang ayat 54, nikmat apa lagi? Pasangan yang bermata indah, yang cantik. Mata indah ni lebih cantik daripada orang pakai contact lens kan. Hijau, kuning, biru tu kan. Cantik mata dia sebenarnya Allah sediakan dekat akhirat esok. Yang bermata jelly. Jelly ke jelly? Jelly. Mata dia lagi cantik lah.
Jadi ulama tafsir kata Allah sediakan segala sesuatu yang menjadi kecintaan, yang menjadi kesukaan manusia di dunia. Malahan kegembiraan, ketenangan, kedamaian yang didambakan di dunia ini akan ada di syurga. Masya Allah. Okey, ayat 55. Di dalamnya mereka meminta memperoleh buah-buahan yang disediakan. Sedikit makan pula buah-buahan yang lazat. Allah sediakan makan buah kita. Makan buah ni kan, kita makan tu bukan untuk kenyang kan? Ada makan buah sampai kenyang, apple tak. Tapi kita nak rasakan kepuasan. Kita nak rasakan apa? Kelazatan. Kita nak rasakan kemanisan, kenikmatan. Kan makan dia, betul? Satu kepuasan, rasa kurang sayang. Bukan sampai kenyang pun makan apple, makan cherry. Kat sini tengah musim buah ni. Apple, cherry, apricot, perun semua ada. Strawberry. Tapi kita makan tu bukan untuk kenyang, tapi untuk rasa kenikmatan, kelazatan. Perasaan rasa. Jadi Allah sediakan rasa ini di akhirat nanti, di syurga. Yang jauh lebih baik rasanya daripada apa yang kita rasa dekat dunia, nikmatnya kat dunia. Ayat 56. Mereka tidak akan merasai mati selain daripada mati yang pertama semasa di dunia. Artinya mereka akan kekal, tak akan rasa kesakitan, rasa keperitan. Apa lagi sakit mati, sakit sikit pun tak ada. Sakit mati tu memang digambarkan sangat dahsyat, tapi sakit sikit emosi pun tak sakit. Sebab apa? Buktinya Nabi bersabda, ini satu hadis ya, telah dikatakan kepada penduduk syurga, sesungguhnya kini kamu sakit dan tidak akan sakit selama-lamanya. Kamu akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kamu akan bersenang-senang dan tidak akan susah atau sedih selama-lamanya. Artinya gembira selamanya. Dan kamu muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Jangan risaulah kalau kita kat dunia ni sakit, kita tak sedih, tak senang, tapi Allah janjikan yang ini tadi, yang selama-lamanya, tak sakit, tak tua, risau tua kan, tak tua, tak sedih, susah, tak penat dan sebagainya. Ayat 57, sikit lagi. Itulah kurniaan Allah yang hebat, yang agung. Fadlam min rabbik. Fadlam tu kurniaan. Fadlam min rabbik. Kurniaan Allah yang agung. Fawzun azim. Kemenangan yang besar. Jadi, kalau kita dapat anugerah reward kat dunia ni, alhamdulillah, Masya Allah. Kita rasa happy kan, gembira kan, bila dapat kejayaan. Tetapi, Allah kata, segala kejayaan kemenangan dunia ni hanya kecil je berbanding dengan kejayaan dapat syurga. Anugerah syurga ini jauh lagi besar. Jadi, dari kemenangan kita kat dunia ini, kita harapkan kita mendapat kemenangan yang lebih lagi dekat akhirat, kemenangan yang abadi dan jauh lebih besar. Masya Allah. Jadi yang akhir, yang kedua, yang ke-58, ayat 58, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasa-Mu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dibacakan dengan Nabi Muhammad untuk bangsa Arab yang mudah faham, dan supaya mereka menerima kehadiran Nabi SAW sebagai utusan Allah dan mudah untuk dihadamkan dan disampaikan kepada orang lain. Dan ayat yang 59, tunggulah sesungguhnya mereka juga sedang menunggu. Yang mukmin menunggulah, menunggu-nunggu untuk masuk syurga. Dan orang kafir walau tak tunggu pun dia akan masuk neraka jugalah. Jadi itu adalah balasan yang Allah janjikan, Allah sediakan. Jadi ingat satu ayat, saya tak ingat ada ayat kita baca itu, untuk masuk syurga itu perlulah berlomba-lomba. Ada ayat je, perkataannya. Satu lagi, fastabiqul khairat. Berusahalah. Fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah melakukan kebaikan dan amal soleh. Sifat orang mukmin. Sifat orang yang nak masuk syurga, berlomba-lomba. Dan juga fastabiqul khairat. Jadi, marilah kita sama-sama mendapatkan satu tadi ciri takwa. Checklist ciri takwa ada tak dalam diri kita untuk kita meraih rahmat dan anugerah syurga yang Allah janjikan, dan juga untuk terus kita mujahadah. Belum berlumba dan mujahadah terus kita, insya-Allah kita terus mujahadah, insya-Allah. Ini salah satu daripada mujahadah kita, jihad kita dengan Al-Quran ni, insya-Allah. Moga kita sampai kepada akhirnya mendapat rahmat daripada Allah dan sama-sama kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terus kita, insya-Allah, dalam mardatillah, dalam keredaan Allah, berada terus dalam landasan dan jalan ke syurga, insya-Allah. Okey, itu saja. Okey Kak Aisyah, 15 minit dah saya serah pada Kak Aisyah. Semoga masya-Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Satu huraian yang menyentuh
sebenarnya kena kepada kita kan. Ayat ni memang Allah tujukan kepada kita kan. Jadi maknanya berlumba-lumbalah kita untuk mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak sampai ke syurga Allah tu mahal kan. Jadi perlukan pengorbanan kan. Jadi maknanya nak korban tu kita hawa nafsu pun banyak kan. Lepas tu dah lah syaitan lagi. Lepas tu hawa nafsu kita lagi kan. Lepas tu dengan keindahan dunia dan macam-macam lah kan. Jadi maknanya itulah yang kita kena berjihad tu, jihadun nafsi kan. Jadi maknanya sama-samalah kita berjihad ke arah mencari mardatillah, iaitu keredaan Allah kan. Kita dapat redha Allah, kita dapat kasih sayang Allah, kita dapat kecintaan Allah. InsyaAllah Allah akan bagilah sesuatu yang terbaik. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita sampai pukul 11.16 dah hari ni. Okey, sekarang jadi terima kasih Ustazah. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Okey. Okey, moga Allah buka kamera kan? Izzah ambil gambar je. Izzah ambil gambar. Boleh. Okey, insyaAllah moga menjadi saksi kita berada di zaman syurga. Yang menjadi saksi kita untuk membawa kita ke syurga, insyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Okey, sama-sama semua ada. Terima kasih. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih. Raya Haji ni Umi ada Malaysia tak? InsyaAllah, insyaAllah. Selamat berfikir semua. InsyaAllah. Nanti sampaikan hadiah kuis tu. Semua dapat lah. Yang menjawab tu semua dapat. Tapi nanti saya umumkan yang terbaik jawapan. Saya tak sempat lagi. Terlupa sangat sungguh. Semua tak ada orang ingatkan saya. Okey. Baru teringat hari ni. Masya Allah. Minta maaf. Okey. Okey, alhamdulillah. Siti, ya, Mariam, Kak Najibah. Jadi kita sudahilah hari kita ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Waqiah. Sambil-sambil kita doa. InsyaAllah. Okey, Kak Yam. Kalau jumpa lagi Kak Yam, kita cepat sihat kepada Okey, doakan Kak Yam sihat cepat. Kak Yam. Salam sayang, salam rindu. Salam ubah. Ustazah. Semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa kat Malaysia. Ila liqa, doakan saya mudah Allah mudahkan urusan. InsyaAllah. Nak jumpa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ila liqa. Ila liqa, ma'assalam.